Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton saya ketika ini. Seperti biasa, saya Haslina Ayar Kamaluddin membawa langsung kepada anda mengenai perkembangan calon-calon yang bertanding untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali yang ke-15. Kali ini kita masih lagi berada di Selangor, tetapi hari ini saya berada di N08 Sungai Burong di bawah Parlimen Tanjung Karang. Kalau kita melihat di N08 Sungai Burong ini, dua calon, maknanya pertembungan dua penjuru di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Kedua-duanya merupakan agamawan, ustaz, kan? Yang orang kata title itu membawa sesuatu indikator lain dalam siri berkempen untuk meyakinkan seramai 31,715 pengundi di DUN ini. Namun yang menariknya, di sini dikatakan kempen itu sangat tenang. Kempen itu dilihat sangat muhibah. Walaupun berbeza parti, tetapi kedua-duanya membawa naratif yang berbeza, tetapi dalam suasana yang begitu harmoni. Namun di saat-saat akhir ini, mungkinkah kempen yang diatur oleh calon yang diletakkan Barisan Nasional iaitu Ustaz Muhammad K. Ramli ini mampu meletakkan keyakinan kepada pengundi-pengundi untuk meneruskan kelangsungan, menoktahkan bahawa N08 ini milik Barisan Nasional. Jom kita cari Ustaz Muhammad Khair di kawasan kediamannya, juga dijadikan sebagai PDM di sini. Jom kita cari untuk dengar bagaimana orang kata momentum ketika di saat akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ustaz, kami daripada Malaysia Gazette nak minta komen sikit lah pada Ustaz. Sekejap Ustaz Baik, ini main 3-4. Ustaz mohon letakkan. Okey, dah on dah. Dah on, dia nak masuk. Okey Ustaz ni. Oh ni okey. Okey. Taruh sini. Betul. Okey, baru audionya jelas. Kita tahu 12 Ogos tu tak lama lagi Ustaz. Tapi melalui tinjauan kami di N08 Sungai Burong ni tenang saja keadaannya. Sebab mungkin dikatakan aura dua calonnya merupakan ustaz. Jadi ustaz macam mana? Boleh komen sikit? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada mana tadi? Malaysia Gazette. Malaysia Gazette ni. Alhamdulillah dalam tempoh dah berapa hari ni, tinggal lagi 5 hari untuk kita menghadapi pilihan raya. Tengok dekat DUN N08 Sungai Burong ni nampak tenang. Betul lah, saya mengakui lah benda tu nampak tenang. Nampak seolah-olah macam pilihan raya tu agak jauh lagi. Apa yang saya amalkan ialah kami bertanding untuk mewakili DUN. Dan Ustaz Zamri pun saya anggap perkara yang sama. Jadi hubungan saya dengan dia memang tak pernah ada masalah. Dan Ustaz Zamri ni dulu dia salah seorang daripada murid kakak saya. Masa dekat SMKA Simpang 5. Dan kami keduanya ni memang daripada sekolah aliran agama. Jadi tak apalah, kami bukannya nak bertanding untuk perkara yang tidak sihat. Jadi kita sama-sama untuk mencari yang untuk memenangi di DUN yang sama, saya dan dia. Jadi kita buat secara sihat dan saya pun tak pernah menyentuh peribadi dia. Dia pun wallahualam, saya pun tak pernah dengar ucapan-ucapan dia, tapi secara peribadi saya tak pernah menyentuh peribadi sesiapa. Jadi saya anggap pilihan raya ni dibuat secara sihat dan mungkin kerana itu jadi di DUN N08 Sungai Burong ni silaturahim antara kedua-dua parti yang nak bertanding ni nampak cantik. Betul. Tapi Ustaz merupakan wajah baru yang diletakkan oleh Barisan Nasional di kawasan orang kata safe seat juga di Sungai Burong. Jadi mungkin tak banyak kerja yang boleh dilakukan Ustaz. Dia macam ni. Dia sebenarnya DUN Sungai Burong ni dia pengundi dia semua 31,000. Kemudian pengundi Cina ada 4,000. Kemudian pengundi India ada 850. Manakala pengundi Melayu ada 26,000. Jadi semuanya 31,000 lebih. 31,000 lebih ni dia bila gabungan parti-parti ni tadi, DAP, Barisan Nasional, UMNO dan daripada Amanah serta PKR, keempat parti ni bila bergabung sebenarnya
kerja tu nampak dia akan jadi lebih teratur, dan juga kerja-kerja untuk berkempen ni jadi lebih menarik. Jadi parti yang mewakili Melayu sebahagiannya daripada PKR, sebahagiannya daripada Amanah dan Barisan Nasional UMNO. Jadi itu menyebabkan dia tidak nampak seolah-olah benda tu bergelora. Dia sebenarnya seolah-olah macam api dalam sekam. Apa yang berlaku sekarang ni. Alhamdulillah lah, saya pun sebenarnya setiap kali saya berdoa, ya Allah, sepanjang kempen ni Allah, jadikanlah hubungan antara kami, silaturahim antara kami ini berterusan, ya Allah. Janganlah jadikan antara kami ini bergaduh, ya Allah. Dia minta supaya benda tu berlaku dalam keadaan baik, tenteram, aman, dan seperti mana yang Puan katakan tadi tu, memang itu sedang berlaku lah. Baik Ustaz, kalau kita lihat di peringkat nasional ataupun di negeri-negeri lain, banyak sentimen yang diberikan oleh Perikatan Nasional itu dalam siri-siri ceramah mereka menyatakan bahawa UNDAP, UMNO DAP sering dimomokkan kepada dalam siri-siri ceramah dan pengundi-pengundi. Bagaimana di sini Ustaz? Adakah sentimen di luar sana sampai ke Sungai Burong ini? Dia masyarakat Sungai Burong ni kebanyakannya tahu bahawa dalam Pakatan Perikatan Nasional ni, Pakatan Harapan ini dia ada 19 parti. Dia ada 19 parti, dan UMNO, DAP, PKR, Amanah, semuanya ni sebahagian. Ada lagi semua sekali ada lagi semua 19. So sebut tadi 4. Jadi ada lebih kurang berapa tu? 15. Ada 15 parti lain yang sentiasa bersama dengan Pakatan Harapan ni. Jadi kami bukan sepatutnya jangan dikaitkan AMDAP ni. AMDAP ni dia salah satu daripada 19. Jadi yalah, saya nak cakap dalam bahasa yang kasar pun tak sedap. Tapi sebenarnya kalau daripada 19 itu, 2 ini sahaja yang dikaitkan. Jadi pada saya lah tidak berapa sesuai, dan ianya menampakkan ketidaktahuan tentang politik semasa yang berlaku. Jadi daripada sebelah sana pula dia cuma ada, kalau tak silap saya, 3 parti. PAS, Gerakan dan Bersatu. Kalau tak silap saya lah. Kot ada gabungan lain ada. Setakat ni ada lagi lah yang kecil-kecil, yang kecil-kecil kan? lah. NGO baik. Ustaz sedih tak apabila banyak-banyak isu yang dimainkan, lagi-lagi di peringkat negeri yang biasanya kalau untuk ADUN ini, Ahli Dewan Undangan Negeri, kita nak berkisar kepada isu-isu setempat, isu-isu masyarakat sekeliling kita kan yang nak dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Tetapi pihak lawan menggunakan sentimen sebegitu. Adakah Ustaz rasa sedih seperti politik ini masih tidak matang, politician kita ni sakit Ustaz? Dia sebenarnya bila saya melihatlah, bila banyak orang membaca, bila banyak orang mendengar ceramah-ceramah, bila dengar daripada sebelah pihak, mereka kena ingat satu perkara, iaitu 19 gabungan parti. 19 gabungan parti ini datangnya diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan bila datangnya arahan daripada ataupun titah perintah ini, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, dia Baginda mengharapkan agar keharmonian rakyat di bawah jajahan takluk Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong hendakkan perpaduan keseluruhan rakyat dalam negara kita. Jadi kita ni tak mau resis. Kita jangan resis dalam berkempen. Kita jangan menghangatkan lagi suasana politik ini dengan isu-isu perkauman. Jadi benda ni kita dah duduk di Malaysia. Semua ni yang boleh mengundi ni merupakan warga negara. Jadi kenapa nak timbulkan lagi resis-resis yang boleh menyebabkan pergaduhan antara kaum? Kita tak nak. Bila bergaduh antara kaum, kita kena lihat benda ini nak cari makan susah, anak tak boleh pergi sekolah, dan bermacam-macam lagi perkara-perkara yang kita akan hadapi masalah. Jadi untuk itu saya menyarankanlah kepada pihak yang
mengatakan bahawa AMDAP ni, saya ingat politik tu dah tak laku lah. Politik dah tak laku dan ramai masyarakat yang sedar bahawa kehendak Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ni akan menjadikan negara kita dari segi perpaduannya insya-Allah akan tersemai dan terbela insya-Allah. Baik. Apa komen Ustaz apabila ada gerakan-gerakan yang menyatakan bahawa boikot undi kerana apa yang berlaku hari ini, ketidakmatangan ahli politik itu menyebabkan ramai yang cuba nak boikot. Anak muda juga yang kita tahu first time voters itu juga salah satunya mereka kurang tahu mengenai politik dan parti ini. Apa yang Ustaz boleh katakan? Saya menyarankanlah pertamanya kepada penceramah-penceramah lah terutamanya, cuba bawa ceramah itu budaya yang sihat, tidak mencerca, kemudian tidak mengata, tidak menghina, kerana semua itu merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benda tu dah jelas, apa agama pun semua sekali ini Allah Subhanahu Wa Taala setiap agama tidak mahu benda-benda yang bersangka buruk, kata mengata antara satu sama lain, ini semua Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan. Jadi perkara ini boleh dihubung kaitkan dengan momokkan supaya mereka yang benci dengan perkara ini supaya tidak keluar mengundi dan sebagainya. Tapi pada saya sebenarnya tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia apabila PRU atau PRN, kita ni menjadi tanggungjawab kita untuk menunaikan tanggungjawab itu. Tanggungjawab kita untuk menunaikan tanggungjawab itu, untuk memangkah mana-mana parti yang kita pilih. Dan saya mencadangkan kepada yang nak keluar mengundi, pada malam sebelum keluar mengundi ataupun beberapa hari sebelum, buat solat istikharah, biar Allah tentukan apakah pilihan kita. Ustaz, dekat sini majoritinya Jawa ke Melayu ke macam mana? Dekat sini majoritinya ada Jawa. Dekat sini juga ada Banjar. Dekat sini juga ada daripada seberang. Dekat sini juga ada daripada utara. Daripada utara ni yang datang ke sini ni kerana pada zaman tahun 50-an 60-an itu orang yang datang daripada utara, Perlis, Kedah, Perak, kerana dekat sini ada pembukaan tanah untuk membuat sawah. Sawah padi. Jadi dia orang, kerana kebanyakan orang utara ni memang mahir membuat sawah padi, jadi mereka datang ke sini membeli tanah, membuka tanah baru. Jadi dekat sini ni dia multi. Dia semua ada. Ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang utara, ada orang seberang. Semua ada. Ustaz, apa yang Ustaz nak bawakan sekiranya orang kata manifesto tu penting, perlu ada dalam setiap siri ceramah untuk meyakinkan pengundi? Apa yang mungkin manifesto daripada Ustaz sendiri? Saya berhasratlah, saya akan usahakan. Ini perkataan usaha tu, dia melapik daripada janji, kan? Kerana kalau janji mesti ditepati. Bercakap mesti yang betul, jangan berbohong. Jadi takut nanti saya dimunafikkan kerana terlepas janji yang tak dapat saya kota. Tapi saya akan usahakan. Sebenarnya daripada Ban RB, main canal, sepanjang perjalanan ini hinggalah ke lorong 8, tanah-tanah yang berada di hadapan rumah saya ini, kebanyakannya mereka merupakan setinggan. Pernah bayar TOL 3 kali dan ditamatkan bayaran itu. Jadi mereka ni dipanggil setinggan. Jadi saya akan usahakan sehingga semuanya ni dapat grant. Sebabnya dah 3 kali bayar TOL. Jadi untuk dapatkan grant itu insya-Allah dia agak mudah. Dan ada beberapa tempat, Kampung Tok Adam, Kampung Sungai Kajang, kemudian kampung beberapa kampung lagi lah yang saya kenal pasti, itu merupakan masalah yang insya-Allah cuba akan diselesaikan. Dia orang depan ni duduk dah 50 tahun. Daripada tahun 50-an ya, 50 tahun apa dah 50-an dah 70 lebih tahun sebahagiannya. Dan dia orang ni ada yang generasi kedua, ada juga yang generasi ketiga, itu di antaranya. Dan saya melihat di kawasan ini pelancongan agroturism, agropelancongan.
Kerana dekat sini dah ada homestay, dekat sini dah ada chalet, dan di sini juga dia ada tempat-tempat yang menarik. Dia ada sawah padi, kampung, sungai dan hutan. Jadi perkara itu bila digabungkan, dia akan jadi tempat pertanian dan berbentuk pelancongan, dan ada inap desa dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini saya akan buat penambahbaikan dan mengekalkan, di mana contoh ada train yang menggunakan jentera pembajak sawah. Jadi dia bawa pelancong ni pergi ke tempat main ATV, dan dalam TikTok saya ada tu. TikTok saya Khair Ramli. Khair Ramli. KHIR penejara Ramli, RAMLI. Jadi semua minta share dan follow lah, share dan follow TikTok Khair Ramli. Dan perkara ini sekiranya dapat di-upgrade ataupun dimajukan lagi, apa yang saya nampak boleh menambahkan lagi pendapatan penduduk setempat, menambahkan lagi peluang pekerjaan, dan yang paling penting lah, saya melihat kawasan ini merupakan kawasan pertanian, dan sebelum ini kita sebagai pembangkang dalam negeri Selangor. Jadi apa yang saya harapkan, dengan sekiranya saya terpilih, saya akan buat macam mana tahu. Kawasan sini ni banyak kebun sayur. Banyak kebun sayur, tapi diusahakan di tanah yang bukan pertanian. Dia dipanggil di sini tanah bendang. Gerannya tu. Pasalnya dia bila buat bendang, kawasan gambut ni hasil sawah padi itu amat rendah. Jadi mereka berpindah ke tanaman kontan, sayur, kacang panjang, bende, cili, segala jenis sayur semua ada di sini, petola dan sebagainya. Jadi sebelum ini baja tambahan dan input barang-barang yang diperlukan untuk menanam sayur ni, dia agak kurang dapat daripada kerajaan negeri. Dan ini saya akan jadikan perkara ini menjadi, kata orang tu, penambahbaikan kepada penanam sayur dan juga pesawah-pesawah padi, yakni baja-baja tambahan. Baja yang sedia ada tu dah dapat, jadi baja tambahan untuk menaikkan lagi hasil pertanian yang penduduk di Dewan Undangan Negeri Kawasan Sungai Burung ni laksanakan. Baik. Itu antara yang antara akan penambahan ya? Antara penambahan daripada 46 yang dah sedia ada, kemudian 5 tekad untuk 5 tahun itu dah memang ada. Jadi saya akan tambah lagi berdasarkan kepada apa yang ada di Sungai Burung ni untuk pertanian. Baik. Di hujung ini kita dengar 5 tekad itu dalam 5 tahun tu insya-Allah akan diusahakan sehingga menjadi. Dan di kesempatan ini Ustaz, apa nak dikatakan kepada pengundi-pengundi 31,000 orang ni, apa mungkin boleh promote diri sikit Ustaz, sikit saja. Okey, terima kasih. Saya mengharapkan, saya merayu kepada semua warga Sungai Burung yang akan turun mengundi pada tanggal 12 hari bulan ini, undilah saya. Insya-Allah saya akan melakukan yang terbaik demi warga Tanjung Karang, demi warga Dun Sungai Burung. Saya akan laksanakan yang terbaik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kamu amanah, kamu hendaklah tunaikan kepada ahlinya. Jadi apa yang saya ingin ketengahkan di sini ialah saya tak mahu masuk neraka. Kerana menjadi calon, saya masuk neraka, saya tak nak. Saya nak masuk syurga. Jadi saya kena laksanakan tanggungjawab saya itu yang diberikan kepada saya itu dengan sebaik mungkin, insya-Allah, dan akan merealisasikan masyarakat di sini untuk jadikan kawasan ini kawasan pertanian, pelancongan yang terbaik, insya-Allah. Baik. Tetapi Ustaz, sebelum kita berakhir, kita ada satu lagi persoalan ataupun segmen khas lah Ustaz kan. Kita panggil ini 5 soalan pantas. Saya berikan satu pernyataan, Ustaz jawab satu, tapi dengan cepat, tak boleh fikir. Okey, contoh saya katakan Malaysia Gazette. Ustaz kata terbaik. Dia kena macam tu. Boleh? Jangan susah-susah. Ustaz dah takut dah. Dia dalam keadaan sekarang ni dia dah penat dah. Kepala otak tu dah penat, dah tak tidur malam, apa semua kan, jumpa macam-macam masalah. Kita cuba. Yang pertama, PHBN. Perpaduan. Okey. Itu bagus tu. Yang kedua, Perikatan Nasional. Pembangkang. Yang ketiga, Ustaz Muhammad Zamri.
Mantap. Oh, mantap. Baik. Yang keempat, Ustaz Muhammad Khair. Ustaz Khair. Oh, Ustaz Terbaik. Khair. Betul baik. Ustaz Ustaz sayang semua pun ya juga. Ustaz sayang semua. Dan yang terakhir sekali, N08 Sungai Burong. PH. PH. Dan Barisan Nasional. Barisan Nasional. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Khair Ramli, merupakan calon Barisan Nasional untuk N08 Sungai Burong di bawah Parlimen Tanjung Karang. Kita melihat Ustaz jawab tenang sekali kan. Seperti saya katakan di awal tadi, bagaimana kami menjelajah di kawasan N08 di bawah Parlimen Tanjung Karang ini, N08 Sungai Burong. Keadaannya tenang, pengundi-pengundinya pun tenang, kempen-kempennya tenang. Walaupun ada pelbagai isu di luar sana, tetapi di sini tenang sekali. Dan juga kepada 31,715 pengundi-pengundi di N08 Sungai Burong ini, 12 Ogos merupakan hari untuk anda membuat undi. Pilihlah yang terbaik, pilihlah anda rasa yang boleh buat kerja untuk anda. Pilihlah mereka ataupun calon-calon yang boleh merealisasikan tekad-tekad mereka. Dan yang paling pasti, mereka itu perlu ada berdekatan dengan anda kerana mereka dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Jumpa saya lagi, Haslina AR Kamaluddin, dalam Skop MG Highlight bersempena dengan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri kali ke-15. #Rakyat Memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.